رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ونعم الله على الله توكلنا. سميتها jauh ini. Ini pemilih. Tak sama bersuara. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Wa hadhihi al-ulum allati hiya allati yanbaghi lil insani an yastaghrika fiha umurahu at-tawil wa la yaqna'u minha bikathirin wa la qalil. Wa ma siwa hadhihi al-ulum qad yahtaju ilayha wa rubbama adarra bi sahibihi mudawamatuhu 'alayha. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المشهور عنه من علم لا ينفع. Artinya dari segala ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, yaitu sahaja bagi seorang bahawa mengkaramkan, yakni menghabiskan di dalam menuntutnya akan umurnya. Ilmu tasawuf, ilmu yang kena dimudawamah sampai akhir umurnya. Ilmu tasawuf ialah ilmu untuk membersihkan tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah batin hati manusia. Ya, tempat tilik. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Taala tidak hanya melihat pada zahir kamu saja, tapi dilihat di dalam batin hati kamu. Adakah betul lurus menghadap hadrat dia, atau kamu berpusing menghadap kepada makhluk? Jadi oleh kerana itu, untuk membetulkan perjalanan dalaman ini, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, ilmu itu banyak. Ini di antara ilmu dia. Industri kita, supaya mengekali sampai menghembuskan nafas yang akhir. Sebab untuk kita menjaga supaya semua amalan kita menjadi bersih daripada segala penyakit-penyakit yang boleh merosakkan akan amalan itu tadi. Dan jangan ia merasa memadai daripadanya. Cukuplah, aku dah ngaji kita tasawuf 2 kitab, 3 kitab, boleh. Sampai mati kan. Dengan banyak atau jangan memadai dengan sedikit. Dan ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf, terkadang tiada ia berkendak kepadanya. Ya, bab haji. Kita tak ada mudah nak pergi haji, tak haji pun tak apa. Bagi kita tak bersedia nak pergi haji lagi, contohnya. Bab zakat, zakat tanaman, zakat apa lagi ternakan, kita tak ada menternak. Kita tak ada nak mengaji lagi. Baik, tapi kalau tak belajar pun, dia belum masuk bab ni lagi. Ya, ada pun ilmu tasawuf, hari-hari kita pakai. Apa kita beramal, kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita memberi infak, kita belanja. Segala-gala kebajikan
Maka nokta akhir dia apa? Dalam. Bersih dalam ikhlas, Tuhan terima. Tak ada, Tuhan tolak habis. Itu maknanya ilmu yang sentiasa kena dipakai. Hari-hari kita nak pakai. Sebab hari-hari kita mengerjakan amalan. Sama sikit atau banyak. Jadi mana semua tu berhajat kepada pembersihan. Kalau tak bersih, berat ditolak. Al-Islam nazif, fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazif. Islam tidak agama yang bersih. Kenalah kamu melakukan pembersihan. Semua tidak akan dibenar masuk ke dalam syurga melainkan dengan bersih dalam dia. Macam yang bersih maka layak dia menjejakkan kaki di dalam riyadul jannah. Kalau tidak maknanya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan amalannya ditolak. Dan bahawasanya telah meminta pelihara. Mana telah meminta doa oleh Rasulullah SAW agar terpelihara. Daripada apa? Oleh Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala. Daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Rasulullah minta. Padahal Rasulullah adalah orang yang termulia. Orang yang terhebat. Laulaka makan til aflaq. Tidak engkau tak jadikan langit dan bumi yang Muhammad SAW. Ya. Itulah kehebatan Rasulullah SAW. Pun Rasulullah minta doa. Minta doa dari apa? Isti'az Rasulullah SAW bila khabar iaitulah min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, lindungilah kami, minta jauh daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Dan daripada ilmu, daripada hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak pandai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua diminta lindung. Ilmu yang mengurus bahagian dalaman ialah ilmu tasawuf nama dia. Ilmu sir, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, macam-macam nama lah ulama letak nama tu. Yang penting dia itu semua diambil daripada Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itulah doa Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Baca. Ya, terutama kalau dalam sujud elok kita baca. Pada sujud itu tempat paling mustajab doa. Dan doa Rasulullah di antara dalam sujud apa? Allahumma zidni ilma. Allahumma ya Allah zidni, tambahkan oleh kamu akan daku ilma, akan ilmu. Rasulullah minta tambah ilmu. Kita pula tak nak cari ilmu. Wah, banyak kacau. Mana handal kita dengan Rasulullah. Rasulullah sentiasa minta dalam tiap-tiap sembahyang, dalam sujud Rasulullah minta. Allahumma zidni ilmah. Ya Allah, tambahkan olehmu akan daku ilmu. Dan ilmu yang ada pada Rasulullah SAW, ulama menyatakan ialah 99.99. Yang ujung baki sepih itu bagi gambar main. Dan itulah hebatnya ilmu yang ada pada Rasulullah SAW. Pun Rasulullah minta tambah lagi. Ya. Allah. Proses ni kita sentiasa cari. Kalau Nabi Ibrahim lagi pula kan sama juga. Dalam cerita Nabi Ibrahim kan, bila Nabi Ibrahim pergi di tepi pantai, dia tengok binatang yang mati bangkai, dimakan oleh binatang darat. Dia tarik ke laut, binatang laut pula makan. Dia tarik ke darat balik, binatang darat lagi makan. Jadi dah diparaid kan, binatang laut dengan binatang darat. Akhir tinggal tulang habis. Terlintas Nabi Ibrahim, Rabbi kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, macam mana kau hidupkan balik orang yang telah mati. Lalu Allah Ta'ala menjawab, awalam tu'min, kamu tak beriman ke Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, qala bala walakin yatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim kata, qala bala, aku beriman ya Allah. Dan Nabi kan Rasul Ulul Azmi, Khalilullah, angkat Nabi Ibrahim tinggi. Ya, aku beriman tapi walakin, tetapi persoalanku ini liyatma'inna qalbi, untuk memantapkan lagi iman. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Khalilullah, kekasih Allah, cari proses memantapkan iman. Kita siapa? Jumpa Nabi pun tidak, sahabat pun tidak, tabi'in pun tidak, tabi'in pun tidak, berhujung dekat kiamat ini. Kalau kita tak cari proses-proses memantapkan, zaman kita ni zaman cemas ya. Apabila Rasulullah SAW ceritakan dengan para sahabat,
keadaan di akhir zaman ni, sahabat minta Rasulullah SAW doa supaya dia tidak bertemu dengan zaman yang kita ada ni. Kita pula, wah bagus seronok di zaman ni. Sahabat yang hebat-hebat tu minta doa supaya tak bertemu zaman yang sangat rosak ni. Tengok lagi ni macam-macam tuan berlaku. Dengan akidah pahaman macam-macam masuk, kan? Bawakan hidup yang macam-macam. Tadi. Jadi maknanya kita sentiasa maknanya kena ada siraman nur ilmu tadi tu. Dan siraman amal. Dia dua je lah. Pohon iman yang Tuhan dah berikan pada kita ni hadiah besar, kan? Kalau Tuhan tak bagi iman, na'udzubillah, tak ada komen, tak ada mahkamah dia nak bawa. Dia dah bagi iman tu nikmat besar. Kemudian pokok yang mahal, yang susah dapat melainkan pilihan Allah Ta'ala. Maka kita kena siram baja dia. Siram dia dengan air ilmu dan baja dengan amal yang saleh. Mudah-mudahan pokok iman tu jadi mantap, jadi kuat. Sebagaimana dimisalkan dalam Quran, kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Ya, dalam misalkan dalam Quran, iman yang kuat ni kasajaratin tayyibah, seperti pohon yang subur, yang besar, yang mana kedudukan pohon ni sifat dia apa? Asluha sabitun, akar tunjangnya menjunam ke dalam bumi, kan? Wa far'uha fis sama', pucuk dia mencecah awan. Pucuk dia mencapu awan. Pohon apa, kan? Pohon balak lah, kan? Takkan pohon bendi pula, kan? Takkan pohon cili api. Bukan pohon kacang, ya. Pohon durian pun rendah lagi. Ini pucuk menyapu awan. Maknanya balak. Maksudnya iman kena dibentuk sampai taraf tu. InsyaAllah kalau datang budaya apa pun, ribut apa pun, dia tak tumbang. Ya, ribut apa pun dia tak tumbang. Ni kalau masalah pokok akar tunjang pun tak ada. Ya, jadi sesak dia ribut terbalik tu, kan? Duduk pula tepi laut. Dia kena ribut, bukan terbalik, melayang terus, habis terbang. Ni kita tengok hari banyak terbang. Iman tanggal murtad, macam-macam, kan? Murtad tanggal, iman tanggal, akidah, jual agama. Ada punca apa tu? Pokok dia tak jaga, dia tak jaga. Tuan dah bagi pokok yang baik, tak dijaga, tidak disiram, sampai pokok tu tak ada kekuatan. Dia kena sikit aja tiupan, pokok tumbang, kan? Ya, begitulah maknanya. Maka siraman ilmu tu penting, dan amal saleh, supaya subur pohon imannya. Inilah kita nak bawa balik menghadap Allah Ta'ala. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ubad rahimahullah ta'ala, wa'lam annahu qad warada fil kitabi wa sunnah min fadlil ilm wal ulama wa la yuhsa kasratan wa la yurja husul dhalika illa liman sahhat minhu niyyatu wa sihhatu niyyatihi fi dhalika an yakuna gharaduhu fihi talabul mardatillahi ta'ala wa isti'malahu fima yanfa'u indahu wa isyarata khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi fa hadhihi an-niyyatu as-sahihah allati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa tujtada isamaratuha fi ta'atillahi azza wa jalla. Dan kata Ibnu Ubad yang buat syarah Hikam Ibnu Atta, ketahui ilmu bahawasanya telah datang di dalam Al-Quran, dalam darah hadis Rasulullah SAW, berapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya, terlampau banyak. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu, kelebihan itu, melainkan bagi orang yang sah niatnya. Niat doa dalam juga. Ya, di dalam ni semua perbahasan ilmu tasawuf. Banyak mana pun amal kita, banyak mana pun ilmu kita, ujung tu kena jaga tu. Niat kena besul. Dia mencari ilmu semata-mata cari redha Tuhan. Dan sah niat pada demikian itu bahawa ada fasadnya dalam menuntut ilmu ialah kerana menuntut keridaan Allah. Itu saja. Ya, untuk mencari fi talabi mardatillahi ta'ala. Mencari redha Tuhan. Redha Tuhan yang lebih besar daripada segala-galanya, lebih besar daripada syurga lagi.
Ya, wa ridwanun minallahi akbar. Keridaan Allah itu paling besar, Quran sebut. Dan kerana mengamalkan akan dia pada barang yang memberi manfaat padanya dalam akhirat. Jadi kita menuntut ilmu tujuan apa? Nak beramal. Cari reda Tuhan, nak beramal. Bukan nak cari nama, bukan nak cari pangkat, nak cari jawatan. Tak ada. Semua kawut begini. Dan kerana mengisyaratkan, yakni mendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu. Pertama, cari reda Tuhan. Kedua, nak beramal untuk perintah Allah Ta'ala. Ya, kemudian nak keluar daripada kelam kejahilan. Jahil-jahil ni gelap. Sebab orang bila ditimbus dengan kejahilan, dia gelap. Bila gelap macam kan. Dia bawa kereta, api padam macam malam. Lalu pula seleko bahau. Wah, terbalik turun. Terkejut dalam gaung dia. Ya. Waktu malam, lalu seleko bahau, api padam, brek putus. Wassalam dia. Terkejut dalam lumbung dia. Begitulah kita akhir zaman. Kalau tak ada sinaran nur ilmu, tak ada pimpinan ya daripada Allah Ta'ala dengan Quran dan hadis Nabi SAW jawab dibabahikan. Dan perkara yang merosakkannya benar. Dua perkara Nabi sebut. Pertama, gila dengan dunia. Yang ketiga, suka duduk dalam kejahilan. Nabi sebut dalam hadis, wasyiyatkum sakratan sakratul hubbil ash wa hubbil jahl. Inda dzalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kas-sabiqina al-awwalin minal muhajirin wal ansar wa kama qala. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan, kata Rasulullah sallallahu. Mabuk ni lagi dahsyat daripada minum arak. Minum arak kalau diminum pagi mungkin petang dia dah clear. Tapi mabuk ni kalau kena sampai mati kan tak perasan. Ini bukan mabuk hissi. Mabuk hissi, mabuk zahir, nampak uyung hayam kan. Ini mabuk maknawi dalam. Orang tak sedar. Kena mabuk ni habis. Apa dia mabuk ni? Ialah hubbil aish, terlampau kasih kepada keduniaan. Dalam kepala tak ada dunia. Tak ada bangun pagi, siang, malam jalan. Langsung tak kenal ilmu suam, tak kenal masjid, tak kenal majlis ilmu, tak kenal Quran, tak baca hadis, tak kenal parah. Itu gelap. Yang keduanya hubbil jahli. Dia suka minat seronok duduk dalam tenggelam dalam kejahilan. Siapa diri, siapa Tuhan dia tak kenal. Dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ke mana nak pergi depan ni. Oh, tentu tak masuk dalam kepala dia. Yang masuk dalam kepala dia duit. RM. Itu dalam kepala dia. Ya, sehingga dia jadi penyembah yang wang ringgit. Orang yang menjadi hamba kepada wang ringgit ni, orang mendapat doa daripada Nabi SAW, doa yang amat berat. Nabi sumpah, Nabi kata, Ta'isha abdud dinar wa darahim, celaka dan binasa lah. Orang jadi hamba kepada wang ringgit, dinar dan dirham. Dinar wang emas, dirham tu wang perak. Kalau kita apa? RM. Orang ambil tasbih tarik, dia ambil Cina. Kan? Tarik. Dia gesi. Gesi kerja. Ya. Dia kalau jadi hamba kepada wang ringgit saja, Nabi doa tu. Nabi punya doa Rasulullah confirm kena kan. Memang tergolek kan. Dia tergolek orang nak ada. Ya, dia jadikan matlamat hidup di dunia habis. Ulama pun terbalik kan. Dulu cakap agama, sekarang dia jadi baruah. Dia jadi apa? Dia teruk sekarang macam-macam hal. Dia punca apa? Dia jadi penyembah dunia, Nabi kata. Penyembah nafsu. Al-Quran kata, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Kamu tidak lihat ke wahai Muhammad SAW, mereka yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka. Habis. Jadi dia juga duduk mabuk dalam kejahilan dan mabuk dengan dunia. Habis. Fa inda zalika la ta'muru bil ma'ruf. Oleh kerana itu kau takkan tengok orang buat amal ma'ruf nahi munkar saja. Bila lingkup kan. Ya. Orang dulu kan, anak awak, anak saya, anak awak kan. Sekarang ni awak pasal kita tegur disaman mahkamah. Kita tolong saya disaman gitu. Itu semua tak ada gila begitu. Keluar daripada jahil kepada nur ilmu. Sebab ilmu itu ibarat nur, cahaya. Matahari berterbit macam terang kita kan. Kita boleh bertindak elok, dapat mengelak diri daripada bahaya, dapat mengambil manfaat. Sebab apa? Ada cahaya. Itulah hati. Nur masuk, ada terang. Dia kenal benda baik, dia kenal benda buruk. Tapi kalau tak ada ilmu, dia gelap. Apa saja dia bantai tuan-tuan. Maka inilah niat yang sahih. Niat mana sahih tadi? 3. Pertama, mencari keredaan Allah. Ya, yang kedua,
untuk mengamalkan ilmu tadi, mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk mengelakkan diri tenggelam dalam kegelapan kejahilan yang sangat bahaya. Allah. Maka inilah niat yang sahih, niat yang betul, yang dipuji atas kesudahannya di dalam akhirat, dan diambil faedah dalam dunia untuk membuat ibadat. Faedah dunia ada apa? Dapat buat ibadat dengan betul, itu mana faedah dunia. Bukan faedah dunia masuk duit. Yang ini disegerakan akan faedah ilmu di dalam dunia dengan berbuat ibadah. Itu makna faedah atas dunia. Akhirat, dapatlah nikmat besar yang disediakan. Dan ditangguhkan faedah ilmu itu dalam akhirat, itu dengan beberapa pahala, ganjaran-ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kita cari ilmu kan, besar kelebihan disediakan. Beberapa dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan perkataan ulama yang banyak. Setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Maka tanyalah oleh kamu akan orang yang ahli zikir. Ahli zikir apa maksud sini? Orang yang alim jikalau kamu tidak mengetahui. Sebab kita nak tahu satu benda, kena tengok pada pakar ni. Nak tahu ilmu fiqh, tanya ulama fuqaha. Ya, nak tanya tafsir, kena mufassirin. Hadis, muhaddisin. Nak tanya tasawuf, kena tanya muhakkikin. Bawa kena tempat ni. Ini tasawuf, dia tak belajar, dia tanya ulama fiqh yang tak kerti. Kacau je. Kita nak jahit baju, pergi hantar kedai pomen motor. Kan dia pandang kita atas bawah. Kau ni betul, menampak sepanah ni ada. Kan? Jadi tak pada ahli dia. Jadi dalam Quran semua lengkap. Jadi ulama dah tahu dah bagikan pecahan, ya, ilmu ni ilmu semua dah siap. Rujuk pada pakar dia. Kita tanya bukan pakar, jadi masalah. Kita alhamdulillah, ya, ulama-ulama pakar rohani semua dah menurunkan dia punya ilmu dalam kitab-kitab mereka. Dan dapat kita ambil. Ya, kalau dia tak karang kitab, payah kita. Imam Ghazali dah cantik susun. Dalam kitab dia ni, satu keistimewaan 3 dilombokkan sekali. Di awal ni, lepas kelebihan ilmu, dia akan ceritakan bahagian apa? Bahagian usuluddin. Kemudian di tengah ilmu fiqh. Di ujung kan kita tu ilmu tasawuf. Dibahas 3 kali. Kalau kitab ni tuan faham semua cukup lah. Untuk bawa diri pun cukup lah. Ya. Besar ni kitab yang daripada Ihya Ulumuddin. Dan lagi firman Allah Ta'ala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Itu ayat apa tuan? Ayat Quran. Ya. Ini daripada kitab Ihya Al-Naib. Kita nampak ayat Quran kembali kan. Semua ayat Quran. Ya, bawah tu hadis sahih. Kemudian bawah tu belakang dia tu datangkan hadis Naib. Sebab apa? Makna dia ada dalam makna hadis sahih dan ada pada makna Quran. Artinya mengapa tidak pergi daripada tiap-tiap kaum, daripada mereka oleh satu taifah kumpulan, kena menuntut ilmu supaya memahami mereka pada agama Islam dan supaya mengajar mereka akan kaum mereka apabila kembali mereka kepadanya. Mudah-mudahan takut mereka akan Allah. Ya, la'allahum yahzarun. Tetap mereka akan jadi orang yang bertakwa ke mana. Mesti ada kumpulan kaum-kaum kita hantar mengaji agama supaya mereka balik menerangkan masyarakat. Dia balik untuk ilmu, dia menjadi apa? Pembentuk dan pencorak. Jangan pula dia balik mengaji, dia dibentuk, dia dicorak. Itu kacau juga. Dia balik bukan dia buat perubahan, dia kena ubah. Ini punca apa tu? Kembali pada asal niat. Sebab dalam hadis Nabi banyak memberi peringatan. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasifa wujuhan nas ilai falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menuntut ilmu agama, tapi tujuan dia nak berbangga-bangga dengan ilmu. Tujuan dia apa? Untuk mencari pengaruh dan mencari glamour, nama semua tu. Tujuan dia bukan kerana Allah. Maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk di dalam api neraka, Nabi kata. Ya, itu untuk ilmu tu. Yang agama tu tuan ni. Batu untuk ilmu semata-mata kerana ta'ala ni kelebihan dia cukup banyak. Satu langkah yang kita mengaji itu 10 darajat tuan angkat. Dosa dia dihapuskan. Ya, lau marra muta'alim ala tilkatil qabr. Kalau seorang untuk ilmu ni, dia tak pandai lagi, dia untuk ilmu ni. Dia lalu je kawasan perkuburan tu. Dalam hadis 40 hari seksa kubur dia angkat. Itu burung ulama lalu kan. Dia untuk ilmu, baru dia untuk ilmu dia tak pandai lagi. Dia lalu dia kelebihan ilmu tu terangkat.
Sebab tu dulu tuan dia sanggup bayar cari tanah tepi masjid. Sebab apa? Tempat masjid tempat penyebaran ilmu. Orang belajar datang masjid, orang mengajar datang masjid. Dia lalu kawasan tu pun azab terangkat. Itu hebat. Hebat apa tu? Hebat ilmu. Dan sengaja daripada hadis Rasulullah SAW menunjukkan atas kelebihan menuntut ilmu. Mana ilmu Allah Ta'ala masuk sini. Ya. Man salaka tarikan yatlubu fihi ilma, ya, salakallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Rawahul Muslim. Nah, hadis sahih Muslim disebut barang siapa menjalani, mana pergi mencari ilmu, menuntut di dalamnya akan ilmu, nascaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalani memasukkan ke dalam syurga. Mana jalan ke syurga apa dia? Ialah ilmu. Kita nak buat amal, nak taat kepada Tuhan, kita nak tahu. Nak sembahyang, kena tahu syarat rukun ni. Ya. Yang zahir ni, yang batin ni dan sebagainya. Supaya betul. Allah. Jadi mana jalan ke syurga ialah al-ilmu. Likulli syai'in tariq wa tariqatul al-ilm. Tiap-tiap satu semua ada jalan dia. Nak buat rumah, kena tahu cara dia, kena belajar buat rumah. Kan, kontraktor punya bidang. Nak ke laut, atau ada bidang dia. Semua kerja ada, masing-masing punya ilmu di mana. Adapun ilmu nak ke syurga sana, pun dengan ilmu juga. Ya. Dan sengaja daripadanya sabda Rasulullah SAW, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridaan bima yasna. Bahawasanya malaikat itu merendahkan akan sayap dia bagi orang yang menuntut ilmu, kena sangat reda ia dengan perbuatannya. Sangat malaikat sayang, malaikat sangat suka, seronok dengan orang mencari ilmu. Kita berjalan dalam ilmu, tak kira dia bersurau ke masjid, rumah ke mana, ada ilmu yang dibahas dalamnya, ayat-ayat Allah, ada hadis Nabi dan hukum hakam tadi, maka malaikat menghamparkan sayap sampai langit dunia. Siapa ahli kasyaf ni nampak, tapi kita nampak juga, nampak dengan ilmu pun jadi. Ya, sebab dalam hadis tadi kan confirm dia malaikat yang maknanya menamparkan sayap. Latada'u ajnihataha. Dia hamparkan sayap sebab apa? Dia sangat seronok orang mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sengaja daripadanya sabda Rasulullah SAW, la'an taqdua fata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Demi Tuhanku, kata Rasulullah SAW, selalu bersumpah bahawasanya berpagi-pagi kamu pada pergi menuntut ilmu akan satu bab daripada ilmu, terlebih baik daripada bahawa kamu sembahyang 100 rakaat. Kita pergi kuliah kan, tafsir ke hadis ke tasawuf ke fiqh ke tak kira ilmu Allah Ta'ala, satu bab dia lama sangat, 45 minit ni kan, misalan dia. Itu lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Kita sembahyang 1 rakaat, orang dah habis kuliah tak habis. Dia dapat tu untuk ilmu tu, lebih daripada tu. Bukan sama ni, nampak tu, khairun. Khairun maknanya lebih baik, lebih besar ganjaran itu. Atau majlis ilmu, Masya Allah. Sebab apa? Sebab ilmu tu manusia akan kenal siapa diri dia, siapa Tuhan dia. Apa tujuan dia datang dunia ni. Dari mana, di mana dan ke mana dia nak pergi depan. Dia akan kenal akan diri dia, dia kenal akan Tuhannya. Semua tu berasal dengan ilmu. Nabi tawar tu, man ahabba an yanzura ila untaqaillahi minan nar falyanzur ila al-muta'allim wal mustamin. Siapa yang nak melihat wajah-wajah manusia yang bakal dilepaskan dari sentuhan azab neraka, sila tengok pada orang mencari ilmu. Ya. Tu besar tawaran. Tapi jaga di sana, niat tak betul kan besar pula bala. Niat sikit je pusing terbalik tu. Ya. Dekat anda bila benda tinggi, jaga jangan dia jatuh. Kita naik atas pokok 60 kaki, wah sedap pandang. Tapi jangan terlepas berdesuk bawah. Ya, benda begitu. Dia ada kelebihan besar, dia punya apa pun, ancaman dia pun besar. Kalau tak jaga tu dia terbalik. Dia banyak ulama-ulama terbalik pun ada. Untuk ilmu, alim besar. Tapi bila niat lari je habis. Pusing dia niat terbalik. Ya, jadi 3 benda kena selesai tu. An-nas halikuna illa al-alim. Manusia semuanya binasa, melainkan orang yang berilmu. Wal alimun halikun. Orang berilmu pun illa al-alim. Mana-mana beramal. Beramal pun binasa lagi. Illa al-mukhlisun yang ikhlas. Jadi kita kena cantumkan 3 benda. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Boleh cantik. Boleh jadi insan muttaqin. Barulah martabat dia dilambung tinggi oleh Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah, orang yang lebih
tinggi darajat takwa dia. Di takwa tu intipati dia 3. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, babun minal ilm yata'allamuhu rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Satu bab yang kita belajar daripada ilmu yang dipelajari 10, 20, 40 minit kita belajar misalnya kan, 40 minit oleh seorang laki-laki termasuk perempuan, terlebih baik bagi daripada dunia dan barang dalam dunia. Kan? Mana nak cari tuan-tuan? Kita hidup 10 kali mati balik hidup, mati balik hidup, mati balik hidup, suku dunia ya dapat. Ini satu bab dari ilmu kita belajar, nilaian itu lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Bayangkanlah betapa harga besar ni ilmu tuan ni. Dahsyat. Sebab kita kena syukur banyak kepada Ta'ala. Sebab Tuhan pilih kita minat mencari ilmu ni bukan sebarangan tuan-tuan. Ya, bukan senang. Kan tengah hari macam lagi sedap tidur kan. Berapa umur dia tidur. Ni maknanya Allah Ta'ala pilih, bukan pandai kita. Kita boleh duduk majlis ilmu, boleh beramal, bukan handal kita, bukan bijak. Semua kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kena pandang. Kalau kita pandang hebat kita kan rosak lah kan. Jadi riak, ujub semua habis kan. Semua kurnia dia. Ya, kul bi fadlillah. Katakan semua tu dengan kelebihan Allah Ta'ala bagi. Wa bi rahmati, semua dengan rahmat dia. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu, mana wajib atas tiap-tiap muslim yang akil, yang berakal lagi balik. Yang berkendak kepada kemenangan di dalam akhirat, maka kewajipan ialah menuntut ilmu. Ilmu paling tidak 3 ilmu. Itu ilmu usuluddin untuk mengenal Tuhan. Ilmu fiqh, mana untuk kita mengenal cara-cara ibadat yang betul dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ketiganya mengawal ilmu semua itu ialah ilmu tasawuf. 3 ilmu ni paling kurang. Ya, kalau tidak di jalan dia kena laknat Tuhan lagi. Kalau dia tak lepas dan dia tak mengambil tahu, taksir, buat cuai, tak nak cari ilmu. Benda lain dia cari, bukan memang sungguh bergambat ni. Benda ni tak cari, jawab dia. Dalam kitab Kashful Asrar kata langkahnya dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Baru kita selesai. Paling kurang 3 ilmu. Dalam kitab ni Imam Ghazali kumpul 3-3 sekali. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, al-ilmu khazain wa mafatihuha as-su'al illa ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'ah. As-sa'il wal alim wal mustami' wal muhibbu lahum. Ilmu itu perbendaraan dan anak kuncinya apa? Bertanya. Sebab kalau tak faham boleh tanya, kan? Tak pandai senyap je. Macam fahamnya. Nama-nama itu ujar kat seorang-seorang. Maka hendaklah kamu suka bertanya, kerana bahawasanya diberi pahala daripada 4 orang. Bila seorang bertanya dia, 4 orang dapat pahala. Pertama dia beri pahala orang yang bertanya akan ilmu. Yang kedua dia beri pahala orang yang mengetahui akan ilmu, yang menjawab, lagi mengajar. Ketiga dia beri pahala orang yang mendengar. Alhamdulillah sebaik dia tanya. Aku nak tanya malu gitu. Lepas masalah orang tu. Dan keempat dia beri pahala orang yang kasih. Ya, alhamdulillah mujur dia tanya kan. 4 orang dapat, satu tanya je 4 kumpulan dapat pahala, masya-Allah. Ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, la yanbaghi lil jahil an yaskuta ala jahlih wala lil alim an yaskuta an ilmih. Tidak saja tak patut bagi orang yang jahil itu bawa diam atas jahil ni. Tak nak belajar, dia duduk ini. Ya. Dan tak saja bagi orang alim pula diam daripada ilmu. Orang alim daripada ilmu, dia tak mengajar. Tak boleh. Mana tak faham kena mencari, dah faham kena mengajar. Itu sajalah. 2 ni orang yang selamat tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang selain semua mal'unun tu dalam hadis lain. Ya. Semua manusia tu, semua makhluk dilaknat dalam laknat Tuhan, mal'unun, melainkan 3 kumpulan. Pertama orang yang berilmu, yang mengajar, dan orang yang belajar, dan orang yang berzikir dan mengingati Allah Ta'ala. Itu selepas. Ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, hudurul majlisil alim afdal min salati alfi raka'ah.
wa iyadatil alfil marid, masya-Allah, wa syuhudi alfi janazah. Faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min qiraatil Quran, faqal hal yanfa'ul Quran illa bil ilm. Hadir pada tempat duduk orang mengajar ilmu. Ya, mana-mana pun kita pergilah. Terlebih afdal daripada semayang 1000 rakaat, masya-Allah. Kita semayang 1000 rakaat. Ingat daripada maghrib sampai ke subuh tak habis. Kan? Tarawih 20 rakaat, pelengok cari 8 rakaat. Kemudian cari surah baca Inna Ataina. Cari surah panjang dan lengok, cari Inna Ataina. Lepas semayang pula lemah. Dan daripada mengunjung 1000 orang sakit. Afdal daripada semayang 1000 rakaat, dia pergi ziarah 1000 orang sakit. Ni orang sakit seorang pun tak tengok-tengok. Dengar-dengar qalu inna lillah dah. Allah dah mati dah, aku lambat nak ziarah. Bertangguh-tangguh. Ini 1000 orang sakit. Bayangkan besar pahala ni kan. Dan hadir menghantar 1000 jenazah. Kita hantar jenazah sampai ke kubur tu 1000 orang. Ya, maka nak banding dengan satu majlis ilmu tak boleh banding. Sebab semua duduk kat dia. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu, kata Rasulullah SAW. Ilmu tu imam bagi amal. Amal tu pengikut. Kita tak boleh buat amal kalau tak ada ilmu dan tak sah amalan kita. Mesti belajar. Apa benda pun. Nak cari dunia pun kena ada ilmu. Kan? Man talaba, man arada dunia fa'alai bil ilmi. Orang arada akhirat fa'alai bil ilmi. Man arada kuma fa'alai bil ilmi. Siapa nak dunia dia kena ada ilmu, cari dunia. Nak akhirat lebih lagi kena ada. Nak kedua-dua pun ilmu. Itu maknanya ilmu ni amat penting. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, dan tak afdal daripada membaca Quran? Majlis ilmu afdal baca Quran. Sabda Rasulullah SAW, tiada manfaat baca Quran melainkan dengan ilmu. Dia nak baca Quran, dia kena ada ilmu Quran. Ilmu tajwid, kena tahu. Ni baca lintang pukang panjang pendek, berdengung tak berdengung, dia pakai sebat. Buat lagu keling pula. Dia buat lagu Hindustan pula, macam-macam. Ya. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Rubbal kariyil Quran wal Quran yal'anu. Banyak pembaca Quran, Quran laknat dia oleh. Yang pertama dia baca tak betul. Makhraj tak ada, sifat huruf tak jaga, mana sifat zati, mana sifat radio. Banyak dia ilmu tajwid kena belajar khas pula. Kan? Jadi satu dia pakai bantai. Satu. Ataupun dia baca betul. Ya, tapi dia tak memahami Quran. Dia baca Quran, lepas tu dia lawan Quran oleh. Dia baca Quran, lepas tu Quran hukum ni lawan balik. Itu semua kena laknat. Ya la'anu kena laknat balik, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Jadi tanggungjawab kita pada Quran 3. Pertama, kena dibaca dengan betul. Ya. Yang kedua, kena memahami tuntutan Quran, kena mengaji tafsir. Yang ketiga, kena amal, tanfiz, meluluskan amalan. Apa disuruh buat. Itu mana. Baru dia dipanggil, orang dipanggil hamalatul Quran. Orang yang menanggung Quran. Maka dalam alam barzah besok, bila azab datang, dia kan Quran depend kita. Ya, Quran akan diberi izin Allah, jangan sentuh ni mayat. Dia menjaga aku ketika hidup. Ya, datang pula bila ni sembahyang kabur pula. Jangan dia berdirikan sah, menjaga aku ketika hayat. Banyak lagi semua amal dan peneman kita tuan. Ya, yang atas dunia ni buah kambing tak ada tu kat kubur dia tinggal kita tuan. Ya, dia baru menikah isteri kami cantik dah mati tinggal tuan. Kan? Laki orang hantar pikul ke, berkeluar rumah kan, pikul dengan dia menangis tutup mata orang Cina. Mana pula laki aku yang lain ni. Dia mana yang lain lah kan. Tu je, habis-habis tinggal berapa lama kan. Ya. Semua akan bercerai, ya. Waktu satu hari Rasulullah SAW didatang oleh Jibril. Atani Jibril. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wastighna'u 'anil nas. Satu hari Jibril datang, ya Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta. Hiduplah macam mana kau nak hidup, kau nak gaya macam ni hidup, tapi ingat kamu akan mati. Rasulullah tak ada masalah, Rasulullah maksum. Mana orang panggil pukul anak sendiri menantu. Hadis pada Rasul kena pada kita. Kau nak gaya hidup, hiduplah, tapi ingat kamu akan mati. Kau tak mati tak jalan yang telah hendak, tempat dia khas sana besok. Ya. Wa ahbib ma syi'ta. Kasihlah siapa pun nak kasih. Kau nak kasih orang ni, nak kasih orang ni, nak kasih harta, dunia kasihlah. Tapi ingat, fa innaka mufariqu, kau akan bercerai juga dengan dia. Sama ada di jalan dulu atau kita jalan dulu kan. Tak ada siapa nak tongkat langit, kan? Ada tongkat langit. Galah pun tak sampai. Itu makna. Wa habib, ya. Kemudian fa innaka mufariqu. Kasihlah dia akan bercerai kita juga.
Wa'lam, dan ketahuilah in an syarafal mukmin, mulia yang ada pada orang mukmin apa? Qiyamuhu bil lail. Bangun malam pun dia bangun. Ya, malam jangan tak bangun. Dan tidak pun tahajud 2 rakaat pun dia buat. Jangan tidak. Ya, sebab tu kelebihan besar orang yang berjaga malam, dia akan lepas azab kubur. Terlepas tuan ni. Jangan tinggal. Main tahajud jangan tinggal. Walaupun 2 rakaat. Latih. Kan? Ni saya membungkang, tak apa-apa tidur. tidur. Habis. Kemudian wastighna anin nas, dan hati dia kaya daripada manusia. Hati dia langsung tidak ada terlintas untuk mengharapkan pemberian orang, tak ada. Diharapkan pemberian Allah Ta'ala. Ya. Itu orang yang dimuliakan. Ketika perkhabaran, Jibril datang memberi perkhabaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi hadis lagi. Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilm liyuhyiya bihi Islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah, masyaallah. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Allah. Amin. Barang siapa datang akan dia maut, datang mati. Padahal dia menuntut ilmu. Mana dia mati dalam mencari ilmu. Supaya apa? Dia menghidup ia dengan dia akan agama Islam. Tujuan dia belajar nak hidupkan Islam. Li'la kalimatillah, nak meninggikan kalimah Allah. Maka antaranya dan antara para anbiya, nabi-nabi, rasul dalam surga satu darajat setempat. Subhanallah. Masya-Allah. Ya. Waktu seorang sahabat kan dia tanya Rasulullah, dia menangis. Apa pasal? Rasulullah kata, kami takut tak dapat bersama engkau di akhirat. Rasulullah kata apa? Fa'aksir minas sujud. Banyakkan sujud. Ya. Orang banyak sujud, insya-Allah dapat bersama Nabi. Dan orang mencari ilmu pula dalam hadis ni, dia akan dapat bersama dengan baginda. Itu darajatan wahidatan. Satu darajat dan sama. Dapat duduk sekali. Dapat menumpang bersama Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Mana orang mencari ilmu, mana orang itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itu kelebihan kita menyambut maulud. Ya, sambut maulud supaya datang kasih Nabi, supaya dapat beramal. Jangan disambut maulud, lepas tu belajar, tidak. Mulut dia kerja. Mulut sana, mulut sini. Mencari ilmu tak ada. Usuluddin satu kitab tak habis baca. Jangan. Kita buat maulud untuk apa? Hidupkan roh Islam kita, cinta pada Rasulullah SAW. Dalil cinta Rasulullah SAW, ikut apa yang Rasulullah kata. Kita buat cinta. Dia kata cinta Rasulullah suruh buat, tak buat. Itu bukan cinta. Itu dipanggil cinta palsu. Cinta sebenar, ikut apa yang Rasulullah SAW suruh. Yang paling ditekankan Nabi ialah masalah ilmu dan amalan. Dan keikhlasan. Itu 3 benda. Semua kalau Allah alam. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sababu. Apa dia punya tu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif sallallahu sirrah. Barang siapa mengetahui akan hatinya, saya mengetahui akan nafsunya, itu. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan dirinya, saya kenal ia akan Allah SWT. Ya. Setengah kata hadis, tapi ini bukan hadis sebenarnya. Kalau ikut dalam hadisin, ini kalam ulama, kalam aulia. Tak apalah. Ya. Sebab ada makna dalam Quran itu. Yang Quran kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tak berhati ke? Mana Tuhan suruh mengenal akan diri kita. Barang siapa mengetahui akan hatinya, saya mengetahui akan nafsunya. Sebab hati ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ya, ada nafsu amarah, nafsu lawamah, ya, peringkat-peringkat dia tu. Mana kedudukan nafsu yang perlu kita tahu supaya kita nak trace ke mana kita ni tuan. Kita duduk lain mana ke tu? Lain selamat ke atau lain sebaliknya? Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya, saya mengetahui akan Tuhannya. Bila dia kenal akan diri dia, dengan mana dia kenal dia fakir, hina, dhaif,
Ya, maka dia akan kenallah Tuhan dia yang Maha Ghaniyun, Qawiyun dan seterusnya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan apa? Itu contoh dia. Ya, nasa yang mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kaya. Ya, sebab kita ni hakikat adalah fakir, papa tuan-tuan. Ya, bila dibanding dengan Ta'ala, kita ni papa tuan-tuan. Dalam Quran Tuhan sebut, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu sebenarnya fakir kepada Allah. Ya, semua daripada dia. Diri kita pun dia punya. Ya, segala-galanya dia punya. Sebab tu dia suruh kita ikrar tiap-tiap hari 17 kali dalam Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan Rabb. Rabb itu makna Tuhan yang mengawal, menjaga, milik dia semua. Termasuk diri kita semua dalam genggaman dia. Itu daripada orang yang paling kaya. Satu, kaya dengan makna tidak berhajat. Ya. Manusia kaya jutawan, milianah apa semua, dia masih berhajat. Sifat hajat tu dia berhajat tu berhajat. Itu berhajat bukan kaya, fakir. Hakikatnya fakir. Maka sebenar-benar kaya ialah Allah Ta'ala tunggal dalam kekayaan. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hina. Nah, saya mengetahui akan Tuhan yang bersifat dengan mulia. Pada Sayyidina Ali kata, kamu dijadikan daripada air mimma'in dafiq, air yang hina. Mimma'in dafiq, air yang terpancar. Mimma'in mahin, air yang hina, air benih. Air benih kita tu setitik bagi ke orang, so jual pun tak laku. Kalau kena kat orang, orang pun marah. Hui, apa benda kau bagi aku? Itulah diri kita. Asal kejadian, tanah pula Nabi Adam, tanah turap. Ambil seketul tanah tu besar tu, bagi ke orang. Bagi dia RM2, orang tak nak. Itulah hakikat diri kamu yang zahir tadi. Yang membalut diri kamu. Yang luar tu, itulah taraf dia. Sekarang, kata Sayyidina Ali, sekarang apa dia? Dalam perut kamu tu tai, Sayyidina Ali kata. Kemana kamu bawa, tai dalam perut kamu. Kamu maju bandaran kalau gitu. Kan? Najis dalam perut kamu, kau bawa kulu-kili. Kemudian bila kamu dah mati, kamu jadi bangkai yang paling busuk. Ya, kalau ayam mati pun tanam 2 kaki dah cukup. Kita 7 kaki kan terpenjungan. Kalau tidak akan tu kampung tak boleh tidur. Itulah taraf diri kamu. Apa yang kamu nak besarkan, kata Sayyidina Ali. Ya. Tengok itu berasa hinanya kita, fakir ni kita dengan Ta'ala. Barulah kita kenal siapa dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bersifat dengan maha kaya, maha mulia. Cuma perbezaan mengenal diri peringkat syariat dan hakikat dia lain. Kalau syariat, mana kita mengetahui macam ni lah. Kita tahu bahawa Tuhan mulia, kita hina. Tuhan kaya, kita fakir takat tu. Rasa dia tak berasa. Bila nak rasa, dia kena jalan tarikat. Jalan tarikat, dia zikir, dia terbuka hijab, terasa kebesaran Tuhan, ketiga tu baru dia rasa betul. Sampai dia rasa apa? Dia rasa dia berjalan dengan Allah, dia duduk dari Allah, dia bercakap dari Allah. Itu boleh nampak. Boleh tahu diri dia apa tadi. Ada pun tak ada hakikat. Sampai dia pandang dia kosong. Sampai pandang dia kosong. La maujud illallah. Baru dia rasa tidak yang maujud sebenarnya melainkan dia. Yang maujud hakiki ialah dia. Itu baru sampai taraf tu. Baru dia kenal diri siapa. Sampai dia tak ada kan. Ni ada ni. Ada ni tak iktibar kan. Ada yang dimaksudkan sufi sebenarnya, ada yang hakiki. Mana kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Dan ada dia takkan bertembung dengan ketiadaan. Dia kekal. Mana ada macam ni. Yang memiliki ni ialah Allah. Kita asal tak ada dah. Kemudian menumpang ke atas dunia, apa tu tak ada balik. Ya, ada yang macam tu tak ada yang tibar. Ada kita ni ibarat bayang. Ya, bayang kita tengok ada tak? Nampak? Nampak orang kira tak? Tidak. Dia datang rumah kawan, Waalaikumsalam, berapa orang? 3. Mana 3? Tuan 2. Mana? Tu bayang. Boleh gilo, boleh bayang, okey. Tu ada, memang ada, tapi orang tak kira. Ya, makhluk nampak ada, tapi ulama sufi tak kira. Sebab apa? Ada yang berhajat, ada yang tertambat, ada yang terikat dengan benda lain, ada ni tak ada yang tibar. Ada yang sebenar-benar kaya, dia tidak tertambat dengan sesiapa. Bahkan dia yang menambat yang lain. Dia tidak berhajat kepada siapa, tapi yang lain berhajat kepada dia. Dia tidak bersandar kepada siapa, bahkan yang lain semua bersandar kepada dia. Ini wujud yang sebenar. Itulah wujudullah Ta'ala. Ini yang kita nak nampak. Bila nampak ni, bila ditajalli. Itu penting kita jalan tarekat. Ya, penting jalan tarekat kita tembak. Tembak zikir, nur zikir tanpa peringkat, antara buka kan. Rasa hati dia mengenal tu tak nampak. Dia nampak dia kan. Jalan suluk tu penting kan. Suluk tu lah kita nak proses. Ya.
Sebab nak membuka benda ni benda besar ni, bukan benda kecil, makrifat dengan Tuhan. Ya, bila benda besar dia kena latihan. Pegawai-pegawai kerajaan yang penting-penting dia selalu kena apa tuan? Kursus. Ni tak pergi kursus, tak ada peningkatan ni. Guru pun kena kursus. Lagi tinggi jawatan ni lagi banyak kena kursus supaya dia lebih mantap, lebih matang. Kita juga nak sampai makrifat yang lebih besar. Tak ada benda paling besar dalam dunia makrifatullah. Dapat makrifat. Tu tujuan kita ditempat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni ay illa liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka makrifat akan aku, menyembah dengan makrifat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini uhibbu an urifa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal, Tuhan kata. Maka aku jadikan makhluk supaya kenal dia. Aku kenal dengan zauqi dia lain tuan ni. Ni tadi pekah kan, mengenal cara zahir, yang ni masuk mengenal cara batin, mengenal dalaman. Mengenal bil azwaq, dengan rasa hati. Sehingga kita berjalan terasa dia pada dia tuan. Bila dapat rasa dengan dia, kena buang rasa yang lain. Nak buang rasa yang lain apa? Karat-karat. Buang rasa karat tu kena tembak. Ketuk dengan apa? Zikrullah. Zikir ma'al hudur. Jangan zikir ma'al ghaflah, tak mahu. Dia zikir tarik-tarik, kecek. Tapi dalam tak jalan. Nama macam buku tambur lah. Kecek. Tarik dalam kena jalan sekali. Ya, ibarat kita buka mata luar, mata dalam kena buka kali. Dipentik ni jalan, dalam jalan terus. Ya, pandang hadrat Allah. Dan tak ada nikmat paling besar dalam dunia, itulah dia pembukaan. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka kamu, mata hati kamu dapat memandang hadrat Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Dalam syurga bila Tuhan buka ni je, dia tak nak lagi dah. Bila Tuhan buka nikmat ni, wah, dia rasa tu paling besar dah. Tuhan tunjuk lain, lagi nikmat, dia nak yang tu lagi. Akhirnya Tuhan janji, depan ni jangan minta yang lain. Ya Allah, tak nak lah. Bila Tuhan tunjuk lain, dia nak lagi. Akhirnya Tuhan buka satu nikmat yang Al-Quran sebut, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah orang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan, yang laisa kamisli syai', tak serupa dengan makhluk. Itu buka dia tu, Tuhan tanya, nak lagi? Dia kata tak nak. Dia kata tak nak. Itulah kemuncak. Itu lihat dengan mata kepala, dengan di akhirat mencari. Di atas dunia pun lihat juga, tapi bukan lihat mata kepala. Lihat dengan basirah, mata dalam, dipanggil muraqabah dan musyahadah. Dapat ni je tamam. Ya, dia punya nikmat, dia punya kelazatan tak boleh nak dikira. Nanti yang dia orang suruh, orang dulu sungguh suruh tak ni. Bila tanya suruh nak masuk, suruh buat masuk. Kan 40 hari tu lagi. Ini nak masuk pun ingot. Ingat-ingot. Ana 3 hari je Syekh kata. Kau hambat dunia siang malam nak menghadap Tuhan wayana. Ya. Suluk tu kita kursus tembak zikir. Dia orang kata cepat terbuka. Apa tak cepat terbuka? Syarat cukup. Kurang makan, kurang tidur, kurang bercakap, kurang bergaul. Itu semua dalam hadis sebut. Qillatul ta'ami hal ibadah. Sedikitkan makan ibadah. Iza aqallu rajul atuma muli ajawfu nuran. Bila seorang tu sikitkan makan aja, dipenuhkan batin hati dengan nur. Itu kita nak nur zikir, nur riadah, kena ada semua. Kan? Qiyamuhu bil lail iz. Kemuliaan mukmin tu bangun malam dalam suluk, tidur paling awal pukul 12, pukul 3 dah kena bangun. Kan? Apa tak cepat memancar. Dia punya syarat cepat kan. Ada orang kata zikir 3, dengar 3-4 ribu, mahal 10 ribu. Dia masuk suluk, 100 ribu dia boleh zikir. Jam. Sebab apa? Dah khas. Sebab warna suluk istimewa kan. Dia macam nak raja. Dia makan pun tak payah masak. Makan dia pun untuk dia tarik pinggan basuh untuk dia. Kerja dia tarik, dia khalifah semua urus semua. Kerja dia tarik dia tentang zikir. Apa tak boleh? Kan? Sekejap je lah. Allah. Orang dulu bergebuk suluk macam ni. Sebab apa? Cepat nak cuci. Nak cuci dalam. Dia cepat bersih. Cermin kita kalau bersih sedap tak tengok? Sedap kan? Oh, terang nampak. Ini cermin berlebu, tengok tak nampak. Tengok muka aku ke muka siapa? Dia dalam bilik air ada cermin. Kita mandi-mandi, sabun dah banyak lekat. Kan? Dia tengok tak nampak, sakit hati. Kan? Kita lap balik, wah, dia terang, sedap. Kan? Janggut selai pun nampak. Terang, begitulah hati kita. Bila terbuka terang dia menghadap Tuhan, punya lazat, Masya Allah. Cerita pun tak boleh cerita, benda zauki, rasa, manzak, man lam yazuk lam jadi. Siapa rasa, dia rasa.
Cabut tak rasa dia, tak dapat. Nak dapat rasa dengan Allah Ta'ala, syarat besar apa? Buang rasa dengan makhluk. Buang masuk makhluk, nak kikir kan, nak buang. Tembak dengan zikir. Ada syarat-syarat dia lah. Ya. Allah Karim. Syahadan lafaz qalbun situ Betul. Dan siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan dhaif, dan saya mengetahui ia akan Tuhan bersifat dengan kuah. Dan siapa mengetahui akan nafsu bersifat dengan lemah, dan saya mengetahui akan Tuhan yang bersifat dengan kuasa. Lagi barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan fana, dan saya mengetahui Tuhan yang bersifat dengan baqa, kekal, kita binasa fana. Siapa mengetahui nafsunya bersifat dengan hadis, mana baharu, dan saya mengetahui Tuhan yang bersifat dengan qadim. Siapa mengetahui sifat lawannya antara hamba dengan Tuhan. Walhasil apa? Sifat kita ni ialah mu'aradah, sentiasa berlawan dengan Tuhan. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi kita. Sifat yang mustahil bagi kita, wajib bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi kita? Segala kesempurnaan. Itu mustahil. Yang tu wajib bagi Tuhan. Ya, Allah Ta'ala bersifat dengan segala kesempurnaan. Kita bersifat dengan segala lawan dia, segala kekurangan. Dia benda ni nak dipandang. Ya. I'tikad itu peringkat syariat. Wajib kita beriktikad. Sekarang bukan sekadar i'tikad, nak pergi satu langkah lagi. Memandang dan merasa. Ya. Innallaha sami'un basir. Tuhan sami' mendengar, basir melihat. Okey. Kita dah i'tikad Tuhan melihat dan mendengar. Sifat basar, sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala. Sifat basar melihat ni yang ada pada Tuhan. Takat tu ilmu fardu ain kita lepas usuluddin. Ya, dengan dalil tadi. Adapun sufi nak bawa selangkah lagi. Bukan kamu tahu sekadar Tuhan tu bersifat basar melihat, tapi nak terasa kita ni terasa kita dilihat oleh Allah. Tu. Nak proses benda tu. Ya. Sampai kita berjalan terasa dipandang oleh Allah Ta'ala. Masya-Allah. Barulah makrifat dia akan naik lebih tinggi, lebih tinggi. Sehingga boleh karam pemandangan daripada wujud dia. Barulah dilimpahkan Allah Ta'ala dengan berbagai limpahan rohani. Ya. Habis. Kemudian ada kata syahadan lafzul qalbi. Lafaz kalbun dah dia. Dan hati, yang ni hati. Dan lafaz roh. Dan nafsu. Dan akal. Apa beza dia? Tengok sini, nak urai. Iaitu bersalasahan makna mafhum. Dan bersamaan makna hakikat. Hakikat dia semua sama tu. Ya. Kalbun, roh, nafsu, akal. Pada hakikat dia ialah latifatun rabbaniyatun. Dia panggil latifah rabbaniyah ruhaniyah. Itulah dipanggil hakikatul insan, hakikat diri kita. Ya, hakikat diri kita. Yang ni nak bersihkan tak ni? Ya. Dia yang jenis apa dia panggil? Ruhani, nur. Tengok diurai belakang. Oleh sebab itulah kata Imam Ghazali, ia menyebut rahimahullah ta'ala, katanya wa nahnu nubayyinu ma'nal qalbi war-ruh wan-nafs wal-aql. Dan kami nak menyatakan hati, makna hati itu apa? Qalbun, ruh, nafsu dan akal. Pada awal lafzul qalb. Yang pertama ni lafaz qalbi ni, hati ni, ialah yutlaqu li maknayan. Dia itlaqkan dua makna. Ahaduhuma Allahu sanubari asyaklul al-muda'u fi janibil aisar minas sadr wa fi batinihi tajwifun yaskunuhu damun aswad wa huwa manba'ur ruh wa ma'adinuha hadzal laham hadzal iskal aidan mawjudun fil bahaim wal mautah. Ayat ni kita tak pakai ini. Yang ni bukan matlamat tu maksud, bukan tujuan fokus kita. Yang fokus yang kedua. Apa makna dia? Lafaz qalbun ni, hati ni, iatulah diitlak dikatakan bagi dua makna. Dia ada dua makna. Makna yang kedua kita nak pakai. Pertama ni daging, yang pertama ni ialah makna daging, rupanya seperti buah sanubari, lonjong, ditaruh pada pihak kiri dada kita. Di sini kalau operation dia ada hati kita kan. Di dalam batin, dan dia berlubang, ya, berlubang tempat diam darah yang hitam, iaitu tempat terbitnya roh, tempat keluar tu. Ya, tempat keluar masuk. Dan daging dinamakan hati. Rupanya macam buah sanubari. Ada pula pada binatang dan pada orang yang mati. Yang tu ada. Orang mati pada benda tu. Iaitu jasad kita. Kalau operation ada kan? Hati. Yang tu bukan dikendaki.
Yang dilaki-laki mana yang kedua ni? Hati yang zahir tu lah. Hati yang zahir tu, tu kalau apa? Kalau lembu kebau, ada harga dijual. Dengan sekilo apa. Kalbun, hati dia. Kita pernah ada sangkau itu. Zahir tu. Yang kita nak yang kedua ni. Makna kalbi yang kedua ni apa? Makna sani. Wahwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun. Itu dia. Laha bihadzal laham ittisalu ma wa hazil latifah yala alimatu billah al-mudrikatu lima laisa yutraku khayal wal waham wa huwa haqiqatur ruhul insan wa huwa al-mukhatab wa ila hadzal ma'na al-isyaratu bi qouli ta'ala inna fi zalika la dzikra liman kana lahu qalb. Ini kalbun yang kita nak. Yang difokuskan oleh perjalanan sufi, perjalanan hakikat, perjalanan makrifat ini. Dan makna kedua ialah latifah. Sebab kita zikir dia ada latifah. Bila berjamak dia panggil lataif. Ya, kita dalam Naqsyaband ada 7 lataif. Ya, 7 lataif. Latifah yang pertama sini dia panggil latifatul qalbi. Dia duduk sini kat hati sanubari lah. Dia menepati itu. Tapi dia jenis makna yang ruhani, yang nurani. Dia menepati situ. Sebab kita tembak zikir kat situ. Ya. Jangan kita tembak zikir, kita kasut pada apa? Jasad kita tu. Tembak dia tu. Hakikat diri kita tu. Ya, yang nurani. Kita tembak situ, dia bersih. Hati. Kemudian kalau zikir dah bersuk, mursyid tembak dah boleh alih, ada isyarat, dia alih latifah kedua pula. Dia panggil latifatul ruh. Ya, bila bersih cantik, dia alih pula lagi sini. Ya, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, kemudian latifah kulli jasad. Jasad. Kalau nak suruh biasa tak kata orang buka dia zikir tu jasad, zikir dia dengar. Bulu gomo dia zikir dia dengar. Ya, itu mukasyafah biasa. Sebab ilmu dalam suluk bukan ilmu kita belajar ni, ilmu mudarasah. Tapi ilmu dalam suluk dipanggil ilmu mukasyafah. Ilmu buka. Dibuka, pum dia buka. Macam-macam nampak, macam-macam tu buka kan. Tapi pembukaan yang paling besar apa? Terbukanya batin hati menghadap dia. Itu paling besar kan. Ya. Paling besar kali itu nanti. Ya, itulah jisim yang halus, itu panggil latifah. Yang dibangsakan kepada ketuhanan, itu mana rabbaniyah. Ya, itulah hakikat ruh manusia. Ya, yang nurani. Seperti firman Ta'ala, kulir ruh min amri rabbi. Katakan olehmu ya Muhammad SAW, ruh itu perbuatan atau urusan Tuhan kamu. Dia itulah hakikat diri kita. Yang bercakap sekarang ni siapa? Dia lah. Yang bercakap sekarang ni dia. Yang diturunkan ayat semua untuk dia. Aqimis salat di kesemayang siapa? Dia lah. Yang sedang dipakaikan dengan sangka. Sangka ni bila dia keluar, sangka tak ada apa dah. Mandi-mandi, semayang kan, balut semayang, kita tanam semua dalam yang lahat. Tu je. Hakikat dia tak mati dan dia kekal. Ya, dia dikekalkan oleh Tuhan. Dia makhluk. Tuhan jadikan siapa? Hakikat insan. Ialah roh. Adakala dia panggil dia roh, adakala dia panggil kalbun, adakala dia panggil fuad, adakala dia panggil syarab, mengikut makam dia tuan. Ya, seorang bernama Ali misalnya ni, kan? Dia masuk pegawai pasukan keselamatan, kan? Peringkat pertama private, naik sikit kelas korporal, naik lagi korporal, sarjan, meja, apa lagi bangku buat atas. Atas orang dia sama tu dia. Cuma dia ubah nama dengan sebab ubah pangkat. Dia naik tinggi, ubah nama dah. Begitulah hati manusia. Ya. Ketika dia naik lagi kuat, dia panggil kalbun. Atas lagi naik syarab. Ya, naik sir ujung. Peringkat dia banyak. Maknanya itulah proses peningkatan kerohanian makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Lagi terang, dia beza nama. Ya. Itu yang kita nak hayun kan. Sebelum kita padam. Sebelum padam tuan-tuan ni, kayun buatlah kerja. Ya, makna kita usaha habis-habis. Ya. Mana kalau orang panggil nak cangkul lah habis-habis. Nak gilap habis-habis. Sebelum dia berangkat. Tempat dia sinilah. Sebelum mati. Qablal maut. Kalau dalam selawat azamiyah ada kata, qablal akhirati ya azim. Sebelum akhirat. Dah sana tak ada guna lagi dah. Dia dah ambil berpisah roh dengan jasad, tak ada apa. Nak melaung pun tak ada guna lagi dah. Sana bukan yaumul amal. Sana yaumul jaza. Hari nak balas je. Ada amal ada lah, tak ada banyak sikit. Situlah keadaan. Ni lagi kita nak speed habis-habis. Ya. Nak cuci cepat-cepat, nak cuci bagi dia gelap, bagi terang menerang. Ya. Dan adalah baginya berhubung dengan daging. Jadi latifatu rabbaniyah rohaniyah ni dia menepati, tempat itu menepati dengan
hati sanubari yang luar tu. Sebab tu kita tembak zikir kat sini. Latifah pertama tu bau susu gitu kan. Belah kiri kita tembak. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i kalau semayang kita tutup. Untuk supaya apa? Tertutup ingatan dunia dan makhluk supaya dia menghadap Allah Taala tu. Ya. Sebab Tuhan kata aqimis solat li zikri. Dirikan semayang untuk kamu menghadap ke aku, ingat aku. Ini kita semayang belum habis iftitah, doa iftitah dah mengayau dah pergi Tesco. Allah. Ya. Belum rokok dah habis dah mengayau. Rata dia pergi Singapura dah. Ya. Rata dia pergi. Ya. Ya Allah. Itu dunia kan, darat, laut. Semayang dan tu tarak dia tong sampah kan. Tak laku. Dan kita menantu bersalih, Tuhan angkat dia tengok kotor dia empuk atas kepala. Ya, itu sebab dia nak betul-betul menghadap. Ya, para sahabat dia tengok dan kaki dia kena nak panah tu tak dicabut. Dia kena kau cabut dan semayang lah kan. Dia pun angkat takbir, sentak tak rasa. Kita kena injek nyamuk terangkat. Kan? Dia kena injek nyamuk terangkat. Itu nak tunjuk apa tu? Kuatnya rohani dia orang menghadap. Dia angkat dia takbir habis dah. Allahu Akbar, mi'raj hati dia ke hadrat Allah Ta'ala. Ya. Dahsyat dan ni. Semua boleh dapat? Boleh. Semua orang boleh dapat benda ni. Ya. Yang ditutup kota tak ada, borang tak ada, itu Nabi dan Rasul tu tak ada dah. Borang tentu tak jumpa. La Nabi ya ba'di, tak ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah SAW. Ada pun makam wilayah, ini ada. Ya. Bahkan dalam hikam Ibn Atta kata, kalau terlintas hati kamu, aku boleh ke sampai makam jenis. Seolah-olah engkau menuduh Tuhan tu lemah. Tuhan berkuasa, fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Bahkan penyamun pengompak ada sampai peringkat wali. Asal penyamun pengompak Tuhan tarik je bukan jadi orang saleh biasa. Pum, naik makrifat tinggi dengan Tuhan. Boleh? Banyak berlaku. Itu kuasa Allah Ta'ala. Ya. Yang penting dia apa? Berdoa. Malam-malam bangun minta. Supaya Ta'ala bukakan jalan dan ni. Bagaimana ada kita mantala bangulah sahiran ayat. Siapa menuntut ketinggian, hendaklah dia berjaga malam. Malam jaga tu rukun besar. Lepas tu Nabi kata qiyamul billahi wa izzuhu. Izzah, kemuliaan yang ada pada orang beriman dia bangun malam. Ya, jangan lembalan yang bongkang dia begitu. Jangan macam boy lapuk, boy kenyang, bongkang. Kena dia ya, latihlah perempuan lagi. Ya. But dalam hadis sahih 2/3 malam akhir tu pintu langit dibuka. Ya. Pintu langit dibuka dan angkat doa terus naik, angkat doa terus naik. Ketika kita minta Allah bukakan pintu makrifat bagi kita. Allah. Dan adalah baginya berhubung dengan daging yang bernama hati sanubari itu. Dan adalah hati yang bernama latifatul rabbaniyah ni. Latifah rabbaniyah itu ya, iaitu yang mengetahui akan dialah yang makrifat Tuhan. Ya. Bukan daging tangan kita kan. Dan yang mendapat bagi barang yang tiada mendapat akan oleh khayal dan waham. Ya, benda khayalan tak dapat tangkap, waham tak dia dapat, dia boleh tangkap. Dan hati yang bernama latifah rabbani itulah hakikat ruh insan. Itulah hakikat diri insan dan iaitu yang dia khitab ditujukan oleh Ta'ala dalam alam arwah dulu. Apa dia? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Di alam zari dia panggil. Ya. Atau kita dalam alam lahu tempat tajalli dan ya. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab sama je. Subhanallah. Ya. Maka berkata segala roh bahkan engkaulah Tuhan kami. Maksudnya semua dalam tu ada makrifat. Tak kira roh orang kafir, roh tak kafir sekarang ni masa dia alam zari semua maknanya satu nada jawab. Sebab apa? Di sana tidak ada hijab. Dan nafsu tak ada ke alam tu satu benda tak ada sebab dia bersih. Bila Tuhan turunkan balik roh masing-masing ni, kemudian dipasangkan sangkar dia yang rupa kita ni, ada letakkan 4 ujian besar. Nafsu, syaitan, dunia, makhluk, habis. Allah. Dan tinggal apa? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tinggal sikit yang bersyukur dengan Tuhan. Yang banyak kufur Tuhan banyak. Ya. Ada 4 tuan-tuan. 4. Kita seorang nak melawan 4 macam tuan. Betul-betul tombang. Ya. Tapi kalau Tuhan bantu 10 pun tak apa. Jadi bila dia boleh selamat. Ya. Jadi kerja kita kan nak cucikan balik kekotoran-kotoran nafsu, kotoran-kotoran syaitaniyah tu semua kena bersihkan balik. Ya, macam mana kita datang, macam itulah kita nak balik. Kan? Ni pinjam kereta orang, minyak full, pulang reserve. Tuan dia kata, inilah awalan wa akhiran. Jangan kau harap aku bagi pinjam. Kan?
Lagi teruk pula kita kemik, langsung tak cakap senyap. Tuan-tuan, pasal kemik ni dah dihentam kan. Macam mana kita pinjam, itulah kita pulang. Kalau pinjam, kereta tak basuh, kotor. Balik pula tengok dah berkilat. Tuan dia kata, kau nak pinjam lagi? Tak ada. Wah, dia tawar. Minyak reserve, balik penuh. Wah, sukalah tuan ni. Ini macam mana kita datang bersih, balik pun kena bersih. Dan kepada makna kedua inilah disyaratkan oleh firman Allah, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalb. Surah Qaf ayat 37. Bahawasanya dalam demikian itulah peringatan bagi seorang yang ada baginya hati. Qalbun ini makna-makna kedua, latifatur rabbaniyah. Ya, yang membetuli bawah susu kita ni tempat dia tuan ni, dia jari bawah. Kita tembak zikir situ. Ya. Ni pun kalau terbuka tentang macam-macam. Akan latifatul qalbi pun kalau dikasyaf pun macam-macam terbuka. Tak sekali yang sirata lagi. Ya, pembukaan rohani cukup hebat tuan. Ya. Kita je zalim di kotor ni. Cermin tu patut boleh pakai, tapi tak boleh pakai. Sebab kita zalim. Terbiar berdebu tak lap. Terbiar macam ni. Seksa tuan-tuan. Kalau berjalan cermin tak terang. Betul. Kita bawa kereta kita, tiba-tiba aircon kita blow. Kan? Hujan pun lebat macam. Seorang pegang steering, seorang tukang lap. Tak nampak kabus. Kalau tak lap dia kan silap berdentum buat trailer pula. Itulah mana. Pentingnya apa? Kita lap biar dia terang. Itulah hati. Bila dia terang, dia boleh memandang segala alam. Alam kita sekarang alam mulki. Tuan buka ijaz dia naik alamil malakut. Dia terbuka lagi naik alamil jabarut. Dia terbuka lagi naik alamil lahut. Tempat tu dia tajalli. Tuan akan tajalikan pembukaan makrifat sebenar dengan dia. Ketika itu habis lenyap lain. Ya. Dia dapat tu punya lazab punya nikmat habis. Ya, hilang segala nikmat yang lain. Ketika itu bau sah. Dia bersifat dengan zuhud, bersifat warak, bersah. Sebab hati takkan menghadap tempat lain kan. Kalau tak sampai situ dia kata warak, zuhud, cakap mulut dia dalam kocak lagi kan. Minat lagi kuat lagi sebab dia tak dapat benda penarikan yang kuat. Tarikan jazbah situ yang kita nak. Pum dia tuan tarik je habis. Dia punya keseronokan menghadap hadrat Tuhan habis. Dia bakar segala yang lain. Ya. Sebab tu ilmu tasawuf perlu diserangkai dengan ilmu tarikat. Kejaran sekali. Tasawuf dia punya pembentangan. Ya. Tarikat dia punya kerja dia. Nak buat, nak sampai kepada apa yang dia terangkan tadi. Ya, practical dia mana. Ya. Bukan sekadar teori, tapi dengan dua practical baru dia sampai habis. Dan satu lagi ya. Lapas satu lagi dia panggil lapas ruh. Walahu aidan ma'yananya ahluhuma ruh at-tabi'i wa huwa duhanun. Manba'uhu damul aswad fi tajwifi hadzal laham sanubari yantashiru biwasitil uruqi bawarib fi jami'il ajza'il badan wa misaluhu kasiraj fil bait iz yastadi'u jami'ul zawayal bait minhu wa huwa allazi yuriduhu al-atibba'i bi itlaqir ruh. Lapas kedua roh lah. Tadi lapas apa? Qalbun. Ini lapas ruhun, ruh. Bagi dia ada dua makna juga. Pertama, roh tabi'i nama dia. Itulah seperti asap. Yang tempat terbitnya darah yang hitam yang dalam batin daging kita. Proses darah. Itulah hati sanubari. Dan terhampar ia pada perantaran segala urat yang bergerak-gerak dan urat-urat yang memalu. Menjalar dalam seluruh suku-suku badan kita. Misalnya seperti cahaya pelita dalam rumah yang terang bersegala penjuru rumah daripada cahaya pelita. Buka lampu kita kan, sup dia pergi habis. Kan, cahaya tu pergi. Macam itulah resapnya peringkat roh yang kedua ni. Panggil, apa nama macam, dia punya apa tu, asap dia meresap. Maksud dia apa tu? Pancaran dia tu meresap. Bila dia mati cepat, habislah roh tu. Matilah kita. Jasad kita tu mati. Ya. Itu yang makna luar. Ini dikenaki dengan dia oleh orang yang ahli tabib, maknanya kedokteran. Itulah makna roh, makna nyawa itu. Dinamakan dia roh tabi'i. Ya. Akan roh hayawani. Roh ni haiwan pada ni. Roh hayawani dengan dia hidup sekian haiwan. Mana bila roh ni dipanggil ruhul haya. Bila tuan cabut aja kita pun mati. Dia satu lagi dia panggil ruhul yaqazah. Roh kesedaran. Tu bila kita tidur dia hilang. Yang kita tidur je ruhul yaqazah keluar. Sebab kita habis. Dia balik-balik, kita sadar balik. Kalau dia tak balik, kita tak sadar lagi. Itu ruhul yaqazah, roh kesedaran.
Ada pun roh hidup tu roh hayat. Kalau dia apa, dia keluar dia habis. Tuan-tuan kena siap batu nisan. Apa lagi, kain kapan. Ya, panggil kena mandi jawab ni. Siapa nak mandi kan? Jasad yang kita mandi. Yang dia tu sendiri hakikat roh, dia dah keluar. Ya, dia dah pergi alam. Balik dah tuan dah angkat. Dah terik dia. Sama ada dia menerima nikmat ataupun menerima azab. Allah. Dan dengan dia lah keluar masuk segala nafas. Ni roh yang peringkat awal ni. Ya, sah saya dia keluar tu kan. Dan dengan dia lah keluar darah daripada segala badan. Dan bila terbit roh tabi'i daripada badan haiwan, maka matilah segala haiwan. Dan putuslah nafas dan hilanglah darahnya. Tadi hidup darah banyak kan. Dia keluar dia, mana pergi darah? Hilang. Mana dia pergi tahu kan. Macam-macam Allah jadi kan. Ada roh yang kedua ni makna dia apa? Roh makna sani yang kita nak ni. Al-latifatul rabbaniyah allati hiya makna al-haqiqatul qalb. Perruh wal qalb munawwarani ala tilka latifah ala nasakil wahid wa ilaihi isyara biqouli ta'ala yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbih. Dan makna kedua tu latifah rabbaniyah ada nama dia. Sama tadi juga. Dan jisim yang halus yang maujud pada badan kita dibangsakan perbuatan Allah Taala dan makna hakikat hati dengan makna hakikat dahulu sama. Maka diketahui daripada ini bahawa lafaz roh dan kalbun didatangkan kedua ini atas makna yang satu padahal tiada berbeza dan tiada berlain melainkan pada ibarat yang makna yang pertama je beza. Ya. Kedua makna sama je. Dan kepada makna kedua ini diisyaratkan dia dengan firman Ta'ala yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbih. Dan mereka bertanya kepada engkau yang Muhammad, orang kafir akan bertanya engkau yang Muhammad SAW dengan makna hakikat roh, maka kata olehmu hakikat roh itu serah kepada Tuhan, itu perbuatan Tuhanku, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikat roh itu tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Taala dan orang yang diberi ilmu daripada ilmu laduni. Dalam sudut banyak dah nampak. Tuan buka dia kenal nampak roh dia, hakikat roh dia nampak. Ya, hakikat roh diri dia kenal dia nampak. Dengan pancaran nur tuan buka hijab. Ya. Rupa siapa? Rupa dia. Sebab kalau pendapat Imam Malik, rupa roh kita ni serupa dengan rupa jasad itu. Dalil mana? Dia pakai hadis sahih Isra' dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW menjadi imam kepada segala roh para nabi-nabi, maka roh nabi-nabi itu rupa siapa? Oh dia lah. Rupa kita lah. Itu hadis tu dipakai oleh Imam Malik. Bahawa roh dengan jasad serupa. Tapi kaul mu'tamad mengikut mufassirin ulama tafsir serah pada Tuhan. Tuhan jaga. Ya selalu qul min amri rabbih, itu urusan Tuhan tu serah. Tapi bagi orang dibukakan, orang macam pendapat Imam Malik tadi, mana nampak ya, rohani dia tu nampak dan yang nurani dan kan yang terang. Dia nur. Sebab tu kita berjalan dalam jalan tarekat dia pakai nur. Ya, sebab dalam hikam kata apa? Al-anwar matayar qulub wal asrar. Nur ni mataya, kenderaan bagi kulub hati, wal asrar bagi sir. Dia sebab tu bila kita zikir dalam tarekat, dia ada pancaran ibtidaiyah tu pam terbuka nur ni, nur terbuka ya. Sebelum dia mengalami betul dalam alam nur. Dia akan masuk dalam alam nur, ke situlah akan dibuka. Itu panjang cerita lagi. Itu kena tarik banyak. Tarik banyak cuci, insya-Allah dia bersih. Mudah-mudahan terbuka hijab insya-Allah. Kemudian al-lafzus salis wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya rabbana asrafna bismillahir rahmanir rahim. Fa inna khaira kulluhu bi yadik wa anta bina rawuhum. Allahumma hakimna bi haqqika muslimin. Allahumma ja'alna min ahli tajarruni aqwan wa jazib qulubana an Allah an nazar anta yankashfurana an wa rahmatullahi. Alhamdulillah. Subhanallah.